Pada 3 Julai 2017, apa yang bermula sebagai detik kegembiraan, sekumpulan kanak-kanak di sebuah pangsapuri bertingkat tinggi di Changsha, China, bertukar menjadi tragedi yang tidak terbayangkan buat seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun bernama Lily. Changsha yang merupakan ibu kota wilayah Yunnan di tengah China ialah sebuah bandar dipenuhi bangunan kediaman tinggi menjulang di mana lift menjadi sebahagian penting dalam kehidupan harian penduduknya. Namun di kompleks pangsapuri ini, kanak-kanak sering berkeliaran dan bermain tanpa pengawasan di kawasan umum seperti lift. Situasi ini bukanlah sesuatu yang asing di banyak kejiranan bandar di China, memandangkan penjagaan anak-anak sering dipikul oleh datuk nenek atau ahli keluarga lain ketika ibu bapa sibuk bekerja. Pada hari itu, Lily berada di bawah jagaan neneknya. Tidak lama kemudian, dia mula bermain bersama 3 orang kanak-kanak yang lebih tua darinya, termasuk seorang budak lelaki berusia 5 tahun. Mereka menjadikan lift sebagai taman permainan, menekan butang dan bergerak naik turun, semata-mata untuk keseronokan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama, kerana selepas itu, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Kumpulan itu keluar di salah satu tingkat yang lebih rendah. Namun budak lelaki tersebut tiba-tiba mengangkat Lily, menolaknya semula masuk ke dalam lift seorang diri, menekan butang ke tingkat 18, lalu menyaksikan pintu lift tertutup, meninggalkan Lily seorang diri. Dalam rakaman, jelas kelihatan dia berada dalam ketakutan. Ketika lift bergerak naik, Lily dilihat menumbuk pintu lift dengan tangannya sambil merayu untuk keluar. Namun tiada siapa yang mendengar tangisannya dan lift terus membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Apabila pintu lift terbuka di tingkat 18, sebuah kawasan yang dilaporkan belum siap dan tidak mempunyai ciri keselamatan yang sempurna, dia melangkah keluar seorang diri. Dia kemudian berjalan menuju ke arah ruang terbuka yang sepatutnya dipasang penghadang atau dinding kaca keselamatan. Dalam sekelip mata, dia tergelincir lalu jatuh menjunam dari tingkat 18 sebelum tubuh kecilnya menghentam teres di tingkat pertama. Apa yang lebih menyayat hati ialah saat jiran-jiran menemui tubuh Lily yang kaku tidak lama kemudian. Walaupun masih ada harapan tipis untuk menyelamatkannya, kecederaan yang dialami terlalu parah dan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Sehingga hari ini, tidak banyak maklumat umum berkenaan tindakan lanjut selepas tragedi itu. Tetapi pihak polis tempatan telah memulakan siasatan. Namun tidak jelas sama ada keluarga budak lelaki terbabit atau pihak pengurusan bangunan pernah dipertanggungjawabkan secara rasmi. Memandangkan usia kanak-kanak itu sendiri masih terlalu muda, tragedi ini menimbulkan persoalan besar mengenai tahap keselamatan bangunan bertingkat, khususnya di pangsapuri lama atau kelas pertengahan, di mana terdapat ruang yang belum siap, ketiadaan pagar keselamatan, serta lift yang tidak dilengkapi ciri keselamatan untuk kanak-kanak. Apa yang paling menyedihkan ialah betapa mudahnya seorang kanak-kanak kecil tanpa pengawasan boleh terjerumus ke dalam situasi di mana gurauan kecil bertukar menjadi tragedi, sama ada kerana keadaan tingkat 18 yang tidak siap, ketiadaan penghadang, atau kelemahan penguatkuasaan ciri keselamatan. Setiap perincian menyumbang kepada kehilangan yang sepatutnya boleh dielakkan. Hakikatnya kanak-kanak tidak sepatutnya dibiarkan berkeliaran bebas di bangunan tinggi sebegini. Walaupun tampak seperti sesuatu yang biasa, di tempat penuh bahaya seperti itu, 1 detik kelalaian sudah cukup untuk meragut nyawa. Suatu kehilangan yang tidak wajar ditanggung oleh mana-mana keluarga. Cerita ini membawa kita kembali ke tahun 2006. Di era awal kewujudan YouTube, ia merupakan zaman yang telah meninggalkan pelbagai kandungan aneh dan di antaranya wujud sebuah akaun bernama Let Us Smoke Me. Saluran ini dikhususkan hanya untuk aktiviti merokok. Pemiliknya seorang lelaki yang jarang sekali bersuara,
Mempamerkan cara-cara aneh untuk merokok. Video pertamanya diberi judul Gas Mass Smoking, yang sekadar menunjukkan dia merokok menggunakan topeng gas. Walaupun agak ekstrim, semua itu masih belum sebanding dengan apa yang dipertontonkan dalam video-video seterusnya. Dalam tahun pertamanya, dia merokok cerut melalui hidung, memasukkan beberapa batang rokok serentak ke dalam mulutnya, malah menggabungkan kedua-dua aksi itu. Pada era awal YouTube, ia mungkin kelihatan aneh, namun tidak dianggap keterlaluan. Namun semakin tahun berganti, Leather Smoke Me semakin berani melangkaui batas. Dalam satu rakaman, ia mencipta sebuah alat khas untuk membolehkannya merokok 10 batang rokok sekaligus. Perkara paling mengejutkan bukan saja tabiat merokoknya, tetapi perubahan fizikalnya. Pada awalnya, dia seperti seorang lelaki dewasa yang masih sehat, tetapi semakin masa berlalu, wajahnya semakin pucat, kurus dan cepat menua. Malah dalam beberapa video, jelas kelihatan tubuhnya semakin susut dengan balutan kain pada lehernya, tanda dia pernah menjalani rawatan atau pembedahan. Dalam tempoh hanya beberapa tahun, dia kelihatan seolah-olah telah melalui proses penuaan yang drastik. Menjelang tahun 2011, lelaki ini tetap konsisten memuat naik video-videonya. Walaupun keadaannya sudah jauh berbeza daripada dirinya yang dahulu, dalam tempoh 5 tahun, dia menghasilkan sekitar 229 video. Jelas sekali, membuat video rokok ini adalah salah satu minat hidupnya. Video terakhirnya berjudul Video 195 dimuat naik pada 10 Julai 2011. Rekaman itu memperlihatkan wajahnya yang berubah secara drastik hingga hampir tidak dikenali ketika dia dilihat sedang menghabiskan sebatang rokok sambil mendengar lagu Alejandro oleh Lady Gaga. Pada akhir rakaman, dia cuba berinteraksi dengan penonton, namun kata-katanya tidak jelas difahami. Captionnya berbunyi, "Still here and still smoking." Inilah rakaman terakhir yang pernah dimuat naik olehnya sebelum dia tiba-tiba menghilang. Kisah ini lebih kepada seorang perokok tegar yang semakin uzur tiba-tiba berhenti memuat naik kandungan pada saluran yang selama ini menjadi sebahagian besar hidupnya. Tidak sukar untuk meneka apa yang telah terjadi kerana para pengikutnya sudah lama mengagak apa yang akan bakal berlaku. Dalam salah satu videonya pada Januari 2011, dia mendedahkan keadaan dirinya yang semakin sakit dengan caption, "Kembalinya saya selepas rawatan kanser." Beberapa video selepas itu, dia menjelaskan bahawa dia baru selesai melalui pembedahan kanser mulut. Selepas 6 bulan berjuang melawan penyakit tersebut, dia menulis, "Selepas 6 bulan berjuang melawan kanser mulut, saya masih di sini dan masih merokok." Kenyataan itu mengesahkan bahawa dia mengidap kanser akibat tabiat merokoknya. Namun walaupun selepas pembedahan, dia tetap kembali kepada rokok. Malangnya kanser itu akhirnya meragut nyawanya. Kisah ini menjadikan saluran Leather Smoke Me sebagai contoh sempurna yang menunjukkan kesan merokok terhadap seseorang serta mengapa ia sepatutnya dielakkan. Ia merupakan dokumentasi hidup seorang lelaki yang secara perlahan-lahan mati akibat ketagihan walaupun dia sendiri sedar akan apa yang sedang berlaku. Kesimpulannya, saluran ini mungkin bukan sekadar hobi baginya, malah menjadi cara dia mengekspresikan ketagihannya terhadap rokok. Sama ada dia benar-benar mahu menghancurkan dirinya secara perlahan melalui rokok atau sekadar memenuhi kehendak penontonnya. Ia tetap sesuatu yang amat menyedihkan dan terus menjadi tanda tanya kerana pada akhirnya Leather Smoke Me hanyalah kisah tentang seorang lelaki yang secara sedar mendokumentasikan perjalanan menuju kematian akibat ketagihan. Pada 25 Jun 2014, Charles Bolthel tampil dalam rancangan Nancy Grace untuk memohon bantuan orang ramai bagi mencari anak lelakinya yang hilang. Anak lelakinya Charlie berusia 12 tahun telah dilaporkan hilang dari rumah mereka di Michigan pada 14 Jun, iaitu 11 hari sebelumnya. Sepanjang tempoh itu, Charles mendakwa dia telah berusaha sedaya upaya untuk menjejaki anaknya. Malangnya meskipun ramai pihak termasuk FBI
telah terlibat dalam pencarian. Charlie masih gagal ditemui. Harapan untuk menemuinya hidup semakin pudar dari hari ke hari. Kemunculan Charles di kaca televisyen merupakan ikhtiar terakhir untuk menarik perhatian orang ramai dengan harapan ada individu yang mungkin mengetahui tentang keberadaan anaknya. Namun hanya beberapa minit selepas siaran langsung itu bermula, satu berita mengejutkan diterima oleh Nancy Grace. Father of the missing 12-year-old boy, Charlie. With me is his father, Charlie Bothell. Charlie, we're getting reports that your son has been found in your basement. Sir? Ketika wawancara tersebut berlangsung, pihak penyiasat sebenarnya baru saja memperoleh waran geledah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah keluarga itu. Disitulah mereka menemukan Charlie sedang bersembunyi di ruang bawah tanah, tersorot di belakang timbunan tong dan kotak besar. Apabila mendengar berita itu secara langsung, Charles bereaksi dengan penuh kejutan. How could your son be alive in your basement? Oh shit! I have no idea. Namun reaksi dia dianggap janggal oleh ramai pihak. Seorang bapa yang normal, kata orang, tentu akan segera menamatkan wawancara dan bergegas menemui anaknya yang hilang selama hampir 2 minggu. Sebaliknya, Charles kelihatan lebih sibuk menafikan laporan tersebut serta cuba mempertahankan dirinya. Sir, did you check your basement? I checked my basement, the FBI checked my basement, the Detroit police checked my basement, my wife checked my basement. I've been down there several times. We've all been checking. Namun Charles juga dilihat melepaskan kemarahan kepada pihak media lain yang menuduhnya dengan sengaja memaksa anaknya bersembunyi di ruang bawah tanah. Hakikatnya tindakan dia jauh lebih kejam daripada apa yang dijangkakan sesiapa sahaja. Segalanya terbongkar sebaik sahaja penyiasat menemui Charlie. Menurut keterangan Charlie sendiri, ibu tirinya yang mengarahkan dia untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Malah dia turut berpesan supaya Charlie tidak mengeluarkan sebarang bunyi walau apapun yang didengarinya. Selepas itu, pasangan tersebut menyebarkan kabar bahawa anak mereka telah hilang dan secara berpura-pura mula mencarinya. Namun di sebalik tangisan meminta bantuan, mereka sebenarnya bersikap tidak bekerjasama dengan pihak polis, bertujuan memastikan Charlie tidak akan ditemui. Penyiasat akhirnya hanya memohon waran geledah kerana mereka mula mengesyaki bahawa Charlie mungkin telah pun meninggal dunia. Mengapa pasangan itu sanggup melakukan perkara sedemikian masih menjadi misteri. Hingga ke hari ini, kedua-duanya tetap menafikan bahawa mereka tahu tentang lokasi sebenar Charlie. Namun berdasarkan bukti yang ada, penjelasan paling munasabah ialah mereka mahu terus mengawal kehidupan Charlie sepenuhnya. Ketika ditemui, tubuh Charlie penuh dengan luka dan lebam, dipercayai akibat penderaan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, sejak kecil lagi, Charlie dipaksa menjalani rutin senaman yang sangat berat setiap hari, antaranya 100 tekan tubi, 200 bangkit tubi, dan 100 lompat bintang dilakukan 2 kali sehari. Charlie juga tidak pernah bersekolah di luar, sebaliknya dikurung dengan alasan homeschooling, sekaligus diputuskan hubungannya daripada masyarakat. Mungkin pasangan tersebut beranggapan bahawa dengan memalsukan kehilangan anak, mereka boleh berbuat apa sahaja tanpa sebarang pemantauan pihak berkuasa. Namun, apa jua niat mereka, jenayah yang dilakukan jelas terbukti. Kedua-duanya akhirnya ditahan dan dibicarakan dalam bulan-bulan berikutnya. Charlie sendiri tampil memberikan keterangan menentang mereka. Walaupun pasangan tersebut terlepas daripada hukuman penjara melalui satu perjanjian pengakuan, hak penjagaan penuh terhadap Charlie telah dilucutkan sama sekali. Kini Charlie hidup dalam penjagaan yang lebih selamat bersama ibu kandungnya di Michigan. Pada tahun 2021, seorang wanita berusia 23 tahun bernama Xiao Qiumei mula membina pengikut di laman media sosial Douyin versi China bagi aplikasi yang kita kenali hari ini sebagai TikTok. Xiao kerap memuat naik pelbagai video serta penstreaman langsung sehingga jumlah pengikutnya mencecah lebih 100,000 orang. Ia merupakan satu pencapaian yang besar dan ramai percaya bahawa dia sedang berada di landasan menuju ke arah menjadi pepengaruh terkenal di negaranya.
Namun sebelum dapat mengejar impian itu, Xiao menyadari bahawa dia masih perlu mengekalkan pekerjaan tetap untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Lebih-lebih lagi kerana dia sudah pun bergelar ibu kepada 2 orang anak kecil. Xiao bekerja sebagai operator kren, membantu pelbagai projek pembinaan sambil menerima gaji yang agak lumayan. Ia bukanlah pekerjaan yang mudah, malah tidak ramai sanggup melakukannya kerana kren yang dioperasikan sering berada pada ketinggian ratusan hingga ribuan kaki. Namun begitu, Xiao kelihatan selesa dengan cabaran tersebut, malah menjadikan kemahirannya sebagai satu kelebihan. Dia sering mendokumentasikan kehidupan hariannya sebagai operator kren melalui Douyin. Video-video tentang pekerjaannya digabungkan dengan kandungan tarian menjadi faktor utama yang melonjakkan jumlah tontonan serta pengikutnya. Menjelang musim panas tahun 2021, dia bukan saja memuat naik video ketika bekerja, malah mula membuat penstreaman langsung dari tempat kerjanya. Pada 20 Julai 2021, sebaik saja tamat waktu bekerja, Xiao sekali lagi memulakan siaran langsung. Rakaman itu bermula tanpa audio, memaparkan Xiao sedang menyanyi mengikut rentak muzik di dalam sebuah kabin kren setinggi 160 kaki. Dia kemudian meletakkan telefonnya dalam keadaan kamera masih menstream secara langsung, sementara para pengikutnya terus membanjiri siaran itu. Segalanya kelihatan biasa, sehinggalah rakaman itu tiba-tiba bertukar menjadi mimpi ngeri. Bahagian paling tragis dari detik rakaman itu dipercayai telah dipadamkan, mungkin atas dasar menghormati keluarga mangsa. Berdasarkan laporan, selepas selesai menari, Xiao mula menuruni tangga kren, namun dia tergelincir dan jatuh dari ketinggian 16 tingkat. Ketika jatuh, dia dikatakan sempat memegang telefon bimbitnya, namun tubuhnya menghentam palang logam satu demi satu sebelum akhirnya terhempas ke tanah. Xiao disahkan maut serta-merta di lokasi dengan telefon bimbitnya terus merakam saat-saat tragis itu berlaku. Sukar untuk membayangkan apa yang dirasai oleh para penonton siaran langsung ketika itu, menyaksikan detik yang begitu tragis berlaku di hadapan mata mereka. Walaupun rakaman penuh peristiwa itu telah dipadamkan dari dunia maya, meskipun hanya beberapa babak yang kekal, ia tetap menjadi antara kemalangan penstreaman langsung paling mengerikan yang pernah disaksikan. Tragedi ini menjadi pengingat tentang bahaya penstreaman langsung, terutama di tempat yang berisiko tinggi, sehingga boleh mengakibatkan kematian. Satu kelalaian, detik kecuaian, atau peristiwa tidak disangka boleh berakhir dengan akibat yang tragis.